اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14. Muka surat 14. Baris yang ke-11 daripada atas. Tak, ke-10-nya tak? Ke-10-nya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-10-nya, ke-10 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Ke-10-nya, ke-10 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Memalingkan sembahyang yang ada ia di dalamnya, memaling kepada sembahyang yang lainnya. Dia memalingkan sembahyang yang ada ia di dalamnya. Dia tengah-tengah sembahyang fardu contohnya, dia tukar kepada sembahyang sunat rawatib contohnya. Itu sebagai contoh. Itu dia panggil memalingkan sembahyang yang ada di dalamnya. Dia tengah sembahyang satu sembahyang yang lain, kemudian dia tukar niat dia tu kepada sembahyang yang lain pula. Ni tak ada kerjaan gini ni. Tak ada kerjaan. Terlintah tu khawatir tu benda itirari tu. Ni benda hak kita gini. Biasa tulis ada whiteboard kan. Ikhtiari, itirari. Ni ikhtiari lah ni. Dia tukar niat sembahyang fardu zuhur dia kepada sunat qabliyah zuhur. Sebab tak buat lagi saat ni qabliyah zuhur. Hak tu hak niat dia. Adapun lintasan, itu dipanggil benda itirari. Itirari ni benda yang bukan pilihan kita. Dia marilah lah tu syarat tak ambil hukum. Syarat tak ambil hukum tu. Ni cerita hak perkara membatalkan semayang sama juga dengan cerita sifat-sifat mazmumah. Marilah di hati riak, marilah di hati ujub, takabur, hasad. Tu syarat tak ambil hukum situ. Sebab itu benda dipanggil benda itirari. Itirar ni yang memang terkerasi, tak ada pilihan kita. Ada ni. Dia pilih itirari yang bukan pilihan kita, yang terkerasi. Maka syarat tak ambil salah. Macam contoh kita bicara terdahulu, perbuatan yang banyak membatalkan sembahyang. Banyak tu 3 kali turut-turut. Jadi macam mana dengan orang hak cacat? Hak kepala dia bergerak tu. Ataupun apa ni, dia tangan dia bergerak ni, dia penyakit. Kepala dia bergerak, tangan dia bergerak, adakah pilihan dia? Tidak. Itu itirari, syarat tak ambil kira tu. Daripada mula semayang sampai ke salam, kepala dia gerak sama-sama, syarat tak ambil kira. Tak ambil salah situ. Sebab adakah ikhtiari pilihan dia? Tidak. Dipanggil itirari, yang terkeras, yang terpaksa, yang langsung tidak ada pilihan. Jadi kita ke sini ni, kita memalingkan niat semayang satu semayang ke semayang yang lain. Hak tu hak kita pilih nak niat gitu. Tu baru ada hukum. Ada ni. Macam terdahulu
Dia niat nak berhenti semayang, bukan mari lintasan. Lintasan syarak tak ambil salah situ. Hak ni betul-betul niat di hati. Niat ni putus ni di hati ni. Nak berhenti semayang, misalnya nak berhenti semayang. Sebab apa nu kebetulan orang duduk panggil luar tu, kita nak sangat ke dia. Kalau dan dia ingat kita tak ada, dia pakai balik semula, nanya kita, susah kita banyak perkara dengan dia ni. Berhenti, niat putus hati nak berhenti, tapi duduk macam semayang lagi, batal dah. Niat nak berhenti, nak berhenti lagi, tapi batal dah lah niat nak berhenti tu. Kalau mari lintasan tidak kira tu. Ittirari tidak dikira. Mana syarak tak ambil tu. Hak ittirari, hak ikhtiari, pilihan kita. Macam mana? Samalah, ini perkara yang membatalkan semayang. Tak ada sebut semayang fardu di sini. Semua semayang sama je lah. Bukan kata perkara yang membatalkan semayang fardu. Bukan. Semayang fardu sama, sunat sama. Ada ni. Jadi hak lintasan dipanggil khawatir, itu ittirar. Bukan tulis sama kan? Ittirari, ikhtiari. Ikhtiariyun. Satu lagi dipanggil ikhtiari ni hak bangsa pilihan kita. Ittirari ni hak terkeras, hak panggil terpaksa. Hak tadilah benda yang bukan pilihan kita, yang bukan di dalam kawalan kita, tu ittirar. Ini kita cerita bab hukum. Ikhtiari, ittirari ni mustahak kita nak kena faham dalam bab pegangan. Ada ni, kalau dalam bab pegangan, cerita bab pegangan dulu. Kita nak cerita ni hak bab ni bab syariat ni. Perkara membatalkan semayang ni hak benda yang pilihan kita. Hak mari lintasan dipanggil ittirari. Hak ni syarak tak ambil salah kitanya. Ada ni hak pilihan kita bahawa syarak ambil hukum. Lintasan itu benda yang bukan di bawah kawalan kita. Mana kalau kita kata bukan di bawah kekuasaan kita. Ada ni. Sebab disandarkan kita ni ada kuasa juga. Kita ni ada pilihan. Kita ni ada perbuatan. Kita ahli sunnah wal jamaah. Tetapi jangan lupa, kuasa kita ke, pilihan kita ke, perbuatan kita ke, duduk di bawah rukun iman yang keenam. Kesemuanya adalah qada dan qadar Allah. Hanya lagi situ. Pada ni, jangan lagi dari situ. Kita ada kuasa. Kuasa ada kita ni, Tuhan yang bubuh. Sampai masa kuasa ni bekas ke tak? Dah. Semua yang berlaku qada dan qadar Allah. Disandarkan kita ada pilihan. Kita ada pilihan lah. Nak mari kelas ni kita ada pilihan. Nak mari ikut jalan mana kita yang pilih. Nak duduk di kursi mana kita yang pilih. Sampai masa kita pun buat. Kita buat. Sandar pada kita tu. Tapi pilihan kita pun qada dan qadar Allah. Perbuatan kita pun qada dan qadar Allah. Jadi maknanya hak ikhtiari ni, kalau ke hakikinya ittirari lah juga. Kalau ke hakikinya hak ikhtiar ni pun hak terkeras tu jugalah. Ada ni. Ni kena balik pada pegangan ni. Tak lulus sini, tak lulus pekoh, tak ada benda pekoh kita ni. Kita kira pekoh ni perkara membatalkan sembahyang. Sembahyang hak jadi dulu, sembahyang hak pakai dulu.
mai hak jadi pakar hak ada pegangan. Tak ada pegangan tak pakar semayang tu. Walaupun disandarkan ikhtiari, kita yang memilih untuk menukarkan niat semayang, maka batal. Hak makcik tanya tadi tu, hak terlintas ikhtiari, hak tu tak ada hak kita, tak ubuh kita, tak ubuh kita sebab memang tak ada. Hak ni kita memilih untuk menukar niat, ubuh di kita ikhtiari. Tapi ubuh di kita pun hakikinya hak Tuhan belaka. Ni orang dia jadi tubik belang tu benda atas kepala hak katung tu. Tu dia pening dia, tu dia pening. Tubik tu lah atas kepala tu, dah tengok katung. Dia belaga dinding, tubik atas kepala tu. Pening dia kata. Dah sekali ikhtiari. Ikhtiari pun hakikinya ikhtiari juga. Hak Tuhan belaka. Kalau ikhtiari pun kata Tuhan belaka juga, kita pening kepala, maknanya kita tak faham lagi qada qadar. Tak faham qada qadar tu, tak faham. Sebut saja je tak faham. Sebut saja. Segala-gala berlaku qada dan qadar Allah. Segala-gala berlaku qada dan qadar Allah. Tahu tak segala-gala? Segala-gala lah. Kita pilih nak tukar niat, masuk dalam segala-gala. Hak air lintasan masuk dalam segala-gala. Cuma hak ni je sandar kita ikhtiari. Kita pilih nak tukar niat semayang, sandar kita. Tetapi segala-gala qada dan qadar Allah. Bukan hak ikhtiari je qada dan qadar. Segala-gala termasuk ikhtiari. Segala-gala. Allah susahnya lah nak faham segala-gala. Susah sungguh nak faham segala-gala ni. Susah. Sebenarnya bukan susah nak faham segala-gala tu, susah nak terima. Bukan. Siapa payah nak faham? Segala-gala. Tak faham segala-gala. Segala-gala, sekalian, semua faham. Tetapi apabila kata segala-gala masuk juga hak ikhtiari, tak pening dia kan tak faham, dia tak boleh nak terima. Ni kadang-kadang kalau dalam bab ustaz duk beritahu kita wajib berpegang segala-gala hak Tuhan, sekaliannya hak Tuhan, kesemuanya hak Tuhan. Hak tu saya faham. Segala-gala tu saya faham. Itu memang pegangan dah. Segala-galanya ketentuan dan perbuatan Allah. Segala-gala saya faham. Tak ada isu dah situnya. Tetapi takkanlah pilihan kita pun Tuhan juga. Dia lari pula dah. Hak kata faham tu, hak kata segala-gala tu. Segala-gala tu tak faham juga sebenarnya. Kena cerita mana lagi? Segala-gala. Segala-gala lah. Termasuk dah ikhtiari. Segala-gala. Mana hak kita pilih itu pun qada Allah. Mana? Qada apa dia? Tuhan netu, Tuhan letak, Tuhan mutu. Qada. Qada. Aku tulis hijil ni tau. Qada. Yang itu. Satu lagi qadar. Yang itu ejaan. Apa makna qada? Tuhan netu. Itu pun letak. Mutu. Patut ni Tuhan buat. Ni iradah. Ni kudrah. Qada ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah. Qadar perbuatan Allah, pekerjaan Allah. Tu qadar. Ini rukun iman. Apa makna qada? Tuhan telah netu, Tuhan telah letak, Tuhan telah mutuh dah segala-gala perkara, termasuk hak ikhtiari. Apabila Tuhan netu, Tuhan letak, Tuhan mutuh, kita ni terikat ke tak? Kita ni terpaksa ke tak? Terpaksa ni kita tak pun nak faham tak? Terpaksa, terkeras faham tak? Itirari. Terkeras ni tak ada pilihan lah. Ada terkeras.
Terkeras ni kita jadi kekung pasal lain pula. Bukan ni. Terpaksa ni bukan orang berpitul di kepala. Maknanya bukan pilihan kita. Gitulah jadinya. Kalau kita buat contoh lah. Kalau kita buat contoh. Bergeraknya wayang kulit tu. Panggil apa tu? Kulit-kulit tu lah. Kulit apa? Kulit lembu ke apa tu? Kulit itu ada pilihan ke tak? Tak ada. Dia hanya terkeras, terpaksa, terikat dengan tuk dalang yang gerakkan. Tu dia panggil ittirab. Jadi tak ada pilihan. Semuanya tuk dalang. Hakikinya kita gitulah, semuanya hak Tuhan. Tak ada apa kita. Ada. Itu hakiki dia, sebenar-benar dia. Sebab apa hakiki dia gitu? Sebab apa sebenar-benar dia gitu? Kita nak faham hakiki dia gitu, sebenar-benar dia gitu, kita kena faham dia qada ni, qada ni. Apa makna qada? Tuhan netu, Tuhan letak, Tuhan mutuh. Lepas tu kita ada pendapat lagi. Ada. Faham kan? Ada benda lagi tanya. Tuhan netu, Tuhan letak, Tuhan mutuh. Tak, kita ada pilihan mutlak. Bergomor belawang pula pilihan kita dengan pilihan Allah Ta'ala. Qada ni pilihan Allah. Ikhtiar daripada Allah. Qada ni pilihan Allah. Jadi kalau Allah yang memilih segala-gala, Allah yang menentu segala-gala, Allah yang meletak segala-gala, tiba-tiba kita yang masuk dalam segala-gala ni ada pilihan mutlak sendiri. Lepas tu mana hak menang, mana hak kalah? Segala-gala perkara kan rukun iman yang keenam kan. Perkara baik qada dan qadar, perkara jahat qada dan qadar. Segala-gala yalah, itu rukun iman yang keenam. Kalau kita tidak berpegang di akidah kita, perkara jahat tak sembahyang tu qada qadar Allah, itu akidah yang khilaf ulama tu kafir ataupun akidah yang dosa besar. Sebab apa? Tak ada akidah, tak ada rukun iman yang keenam. Itu rukun iman keenam. Baik, jahat, qada dan qadar Allah. Baik, jahat. Tuhan suruh ikhtiar, kita pilih pada zahir macam kita pilih. Sekarang ni kita pilih dah nak belajar. Kita pilih dah nak semayang. Pilih. Apa yang kita pilih itulah qada dan qadar Allah. Zahir je kita pilih. Hakikinya kita terikat. Sebab apa kita terikat? Dah kalau Tuhan netu, Tuhan letak, Tuhan mutuh, kau mana lagi kita? Terikatlah dengan qada Allah Ta'ala. Kalau kita tak terikat dengan qada Allah yang netu, yang letak, yang mutuh ni, power lah kitanya. Ada ni contoh-contoh lah. Kita sebagai ayah mak, kita pun netu, kita pun letak, kita pun mutuh satu-satu perkara. Tak ada kompromi dah. Kita letak dah gitu, kita mutuh dah. Tak usah duk minta-minta, tak usah duk rayu-rayu. Hak tu kita netu, kita letak. Sampai masa anak kita pun buat perkara lain. Setara mana kedudukan kita mak ayah? Kau mana? Hak kita netu, kita letak, anak kita buat hak lain. Bayangkan kalau Tuhan letak mutuh, tak terikat kitanya, kita boleh buat benda lain. Tak ada Tuhan, kitalah Tuhannya. Faham tak? Ini kata kena faham bab qada ni. Hak rukun kena apa makna qada? Allah yang bersifat dengan iradah telah menentu, telah menetap, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal. Apa yang Tuhan letu dengan iradat ni selaras dengan ilmu. Bagi pada ilmu. Apa yang Tuhan letu, Tuhan tahu belaka. Apa yang Tuhan letak, Tuhan tahu belaka. Bagi pada ilmu. Ada orang bawa qada ni dengan makna apa? Bukan makna Tuhan letak, bukan makna Tuhan mutuh, Tuhan tahu je. Dia kata apa nak kena. Ada kita iradat. Tapi apa yang Allah Ta'ala tentukan selaras dengan apa yang Allah Ta'ala tahu. Kita bagi pada tahu ilmu. Ada ni orang ngajar ni, orang hak ke, oi,
memang ribu-ribu lah hak ikut dia nya. Tuhan netu mana apa, bukan Tuhan letak yang mana kita terikat, yang mana kita terpaksa, bukan. Tuhan tahu. Dia lucu hak iradat. Kita iradat, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala, iza arada syai'an, apabila menghendaki oleh Allah Ta'ala akan sesuatu. Iradah, bila Tuhan kehendak pada azal. Tapi apa yang Tuhan kehendak selaras dengan apa yang Tuhan tahu. Tiba-tiba dia lucu hak arada ni, iradah dia lucu. Tuhan tahu sahaja, Tuhan tidak kehendak, Tuhan tidak letak, Tuhan tak mutuh, Tuhan hanya tahu. Ni orang ribu-ribu orang turut Jadi kalau kita kata kok qada iradat ni di muka jalan tu salah dah. Apa makna qada? Qada makna menentu makna bukan Tuhan mutuh. Tuhan tahu. Allah kata dari segi bahasa pun dah betul dah. Kalau kita cakap kita netu, apa makna kita netu? Kita putusan dah. Kita netu makna kita tahu. Tapi apa yang kita netu, yang kita buat keputusan, kita tahu ke tak? Kita tahu dulu, baru kita berani buat menetu. Tapi apa makna netu? Netu makna tahu ke? Tak. Netu bukan makna tahu. Netu makna mutuh. Netu makna netak. Kan kita cakapan kita. Adakah netu makna tahu? Tak. Tapi apa yang kita nak netu, netak, mutuh, kena tahu dulu. Tak tahu, tak berani kita. Nak netu, nak netak barang-barang, kalau tak kena, berat kita. Maka kita kena tahu dulu. Mari dia tahu, kita pun netu. Apa makna netu? Tahu. Dah. Netu makna netak, mutuh. Tetapi Allah Ta'ala tahu pun sedia kala, netu pun sedia kala. Tu kita tahu dulu, barulah kita netu. Kena barulah kita buat. Tapi kita antara tahu dengan netu, dia bersusung. Kena tahu dulu baru netu. Adapun tahu Tuhan sedia kala, netu Tuhan sedia kala. Dia tak ada dulu kemudian, dia sedia kala. Tu je beza. Tapi nak ceritanya, adakah netu mana tahu? Tidak. Netu mana netak, mutuh. Situ pun salah dah orang ngajar. Netu mana bukan Tuhan netak, Tuhan mutuh, Tuhan maksa. Tuhan tahu je. Siap. Habis. Ni kata tak faham. Qada ni tak faham dah. Iradat ni. Kan berlubang sini duk tanda ke iradat ni. Duk tanda ni. Berlubang ni whiteboard ni kaki kan. Kenapa duk tanda tapi tak buat je. Iradat ni kena ingat molek iradat ni bagi pada ilmu. Kan ni. Ni kata kalaulah kita tak faham ikhtiari, pilihan kita ni pun hakikinya itirari juga, kita tak faham qada. Kalau kita faham qada, segala-gala perkara telah ditentukan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah, telah diputuskan oleh Allah pada sedia kala. Apa makna Tuhan nentu, Tuhan letak? Tuhan nentu letak perkara tu akan berlaku. Lepas tu kita nak pergi ke mana lagi? Contoh, Tuhan nentu pagi ni kita mari di tafsir Quran azali. Sampai masa waktu yang akan berlaku. Takkan berlaku hal lain dah. Kalau gitu terikat. Memang hakiki kita terikat. Tapi pada zahirnya terikat tak pada zahir. Masa nak mari tafsir Quran ni, cik rasa orang ni, rasa kaki tu gerak. Allah, makan tak siap lagi kaki berjalan dah. Tak. Kaki itu kita yang melangkah, kita pilih, kita buat, kita pilih, kita buat. Bebas ke tak pada zahirnya? Bebas pada zahir, tapi terikat pada hakiki. Ni qada. Tu dah kita tahu, dia disebut mukhtaran zahira majburan batina. Zahir kita bebas. Tak ada apa, kita bebas. Bukan kata kita ni dikontrol, dipukau, tidak ada. Zahirnya kita bebas. Kita bebas memilih, kita bebas melakukan zahirnya. Tetapi hakikinya duduk di sini. Segala-gala adalah qada Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah.
Kemudian yang berlaku di kita tu pula, ni hak azali ni, qada irad azali. Hak berlaku di kita, kita pilih, kita buat. Kita pilih, kita buat. Hak berlaku di kita. Hak kata bebas. Kita pilih pun bebas. Hati kita tak ada orang kontrol, kita yang kontrol sendiri, kita kawal sendiri. Kita pilih pun bebas, kita buat pun bebas. Apa yang berlaku pilihan, apa yang berlaku perbuatan tu, semuanya qadar Allah. Ni qadar ni pula. Ni perbuatan Allah. Kudrah pula. Semuanya Tuhan yang buat. Ni detik di hati ni Tuhan buat. Hati pilih Tuhan buat. Kelip mata Tuhan buat. Kita gerak ni Tuhan buat. Jadi apa yang Tuhan buat pastilah selaras dengan apa yang Tuhan netu. Kalau Tuhan netu pesan lain, Tuhan buat pesan lain. Oh, kalau kita pun marah dia orang dah. Kalau kita kita pakat kita pun netak nak buat pesan ni. Siapa masa buat, kita pergi buat pesan lain. Orang kata dah mana? Baru ni bukan kita netak buat pesan tu, Allah tak ingat. Marah dia orang nak kita. Marah dia orang lah apa benda kita. Tapi menasabahlah kita lemah. Tiba-tiba Tuhan netu, pada masa Tuhan buat tak selaras, tak sama. Bukan Tuhan lah jadinya. Kalau gitu, jadi apa yang Tuhan buat selaras dengan apa yang Tuhan netu. Tuhan buatnya apa? Pilihan kita tu Tuhan buat. Tuhan buatnya apa? Perbuatan kita Tuhan buat. Zahir kita buat. Zahirnya kita ada pilihan, bubuh pilihan kita. Tapi hak pilihan kita ni pun tetap duduk di bawah qada dan qadar, rukun iman yang ke-6. Jadi hakikinya pilihan kita pun ittirar juga, terikat juga dengan hak rukun iman ni. Betul cakap tu sudah lah. Pada zahir kan, kita memilih. Hak ittirar ni hak macam mari lintasan di hati kita, tak ambuh lintasan tapi dia mari. Hak kata orang cacat tadi tu, dia semayang kepala gerak, dia tak ambuh gerak, bukan pilihan dia. Gerak kepala lagi, baca kuat bergerak, tangan digerak apa Parkinson apa panggil tu. Itu bukan pilihan, dia panggil ittirar. Memang tak ada di kita, tapi hak ada di kita ni pun hakikinya duduk sini juga. Qada dan qadar jangan duduk lari daripada rukun iman kenang. Segala-gala qada dan qadar Allah. Yang pertama, faham molek segala-gala. Yang kedua, faham molek qada dan qadar ni apa makna. Tak faham sini pun orang nak pegangan. Segala-gala Allah yang jadikan segala-gala. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Ni qadar. Allah khaliq. Selain dari Allah dipanggil apa? Makhluk. Apa makhluk? Kejadian Tuhan, perbuatan Tuhan, kerjaan Tuhan belaka. Selain dari Allah dipanggil makhluk. Khaliq hanya Allah, yang menjadi hanya Allah. Tu kita faham molek nampak. Apa dia makhluk selain dari Allah ni? Bukan tubuh kita je makhluk. Gerak-geri tubuh kita pun makhluk. Siapa khaliq? Allah belaka. Bukan Allah hanya khaliq buat tubuh kita. Lepas tu kita buat sendirilah pulaknya hak pergerakan tubuh kita. Kita khaliq juga. Tapi khaliq kecil sikit, khaliq Allahnya besar gitu. Ni syirik, ni syirik. Khaliq hanya Allah, yang menjadikan hanya Allah. Selain Allah dipanggil makhluk belaka. Kita ingat faham makhluk ni hanya tubuh badan kita, bukan. Selain daripada Allah. Gerak dipanggil selain daripada Allah, diam dipanggil selain daripada Allah. Semua tu makhluk belaka. Ni duduk di bawah qadar, perbuatan Allah Ta'ala belaka yang bersifat dengan kudrah. Tu je rukun iman kenang. Tapi kenapa jadi hukum yang kenang pun ditapak tu pun dia tak faham dah. Ni payah. Payah. Kita nak kenal Allah sebagai Khaliq yang amat kuasa, Qadir, Allah yang amat kuasa. Kita nak kenal makhluk yang lemah. Apa makna lemah? Tak ada apa-apa peranan. Semuanya adalah datang daripada Khaliq yang amat kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau gitu apa? Tak ada benda kita, hakikinya semuanya daripada qada dan qadar. Tak ada lagi. Ni nak kemah keesaan pada perbuatan ni. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan.
Mensyirikkan Allah pada perbuatan ada dua kan. Kamu tasir pada perbuatan, kamu fasir pada perbuatan. Kita ngaji 420 dulu. Itu syirik belaka tu. Syirik pada perbuatan. Ada syirik pada perbuatan mana? Ni makhluk bekas sendiri-sendiri. Bisa memutuskan sendiri-sendiri. Tak ada kaitan dengan kudrah iradah Allah. Tak ada kaitan ni. Tak ada qada tak ada. Makhluk yang bekas sendiri-sendiri secara semula jadi. Itu kafir ijma' ulama. Itu hukam munfasir dia panggil. Hukam muntasir syirik selaginya ialah pisau yang memutuskan, api yang menghanguskan. Tapi pisau memutuskan pun menggunakan tajam yang Tuhan letak di pisau. Api menghanguskan pun guna panah yang Tuhan letak di api. Jadi maknanya di situ ada separuh-separuh kerja. Allah khalik separuh, makhluk khalik separuh. Mana Allah khalik? Allah buat apa? Allah qadarkan apa? Allah buat apa? Allah buat tajam dipisah. Allah buat api tu jadi panah. Tu Allah sebagai khalik. Jadi tajam tu dipanggil makhluk. Panah di api dipanggil makhluk. Khaliknya Allah. Tapi Allah berkhalik ni separuh tu je. Siapa masa nak putus, tajamlah pula yang buat. Tajam buat, bukan Allah, bukan Allah. Tapi tajam pun mari daripada Allah. Tapi saat putus, Allah buat ke tajam buat? Tajam buat. Tajam mari mana? Mari daripada Allah. Jadi Allah buat tajam, tajam buat putus. Panggil apa tu? Bukan panggil kosi. Separuh-separuh kerja. Tu dia panggil kam mutasir pada perbuatan. Ni khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Tapi akidah salah lah ke ni? Sebab apa? Sebab mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah pada perbuatan. Kosi bersyarikat. Kosi syarikat mana? Tajam tu kerja Allah, putus kerja tajam. Wak panah tu kerja Allah, menghangus kerja panah, bukan kerja Allah. Allah khaliqu kulli syai' ke tak? Allah menjadikan perkara ke tak? Tidak. Ada perkara yang separuh-separuh. Tu tak ada akidah tu. Ni. Ni dah masuk tauhid ni. Kau tauhid sungguh dah lah. Tak ada lah batas semayang kitanya. Tak, kita kata kena mati dia qada dan qadar. Mati molek sini. Qada Allah pada sekalian perkara, qadar Allah pada sekian perkara sekalian. Sebesar zarah tidak terkecuali, mestilah datang dari qada dan qadar. Ya. Lepas tu ya dia ya. Lepas tu hak ikhtiari ni, hak kita mutlak. Dah mana hak kata sekian perkara, hak kata ya qada qadar Allah tu. Ni pegangan kita. Hak ingatan hati kita tu cerita lain lah. Kita dah ingat langsung ke qada qadar, kita ingat kita pilih, kita buat tu bab mata hati. Tu bukan cerita bab pegangan. Ni dok ni ada pula jenis peseng kena rasa di hati, kena ingat di hati. Tidak ada malaikat, hanya Allah ya Allah je. Ni bukan, ni makam ihsan. Ni kedudukan hak makam-makam ni kita cerita ni iman. Kita ada kan? Kita ada satu iman, satunya Islam, satunya ihsan. Yang kita nak cerita ni iman. Apa makna iman? Mengaku putus di hati. Itu iman. Membenar hati, mempercayai sepenuhnya di hati, itu iman. Islam ni terima zahir. Ihsan ni buat apa yang Tuhan suruh buat belaka. Zahir batin yang Tuhan suruh buat belaka, itu ihsan. Bila Tuhan suruh, Tuhan zahir batin buat belaka wajib sunat, naiklah dia kepada maqam ihsan. Maqam ihsan ni lah pergi kepada, dia panggil syuhud, ingat di basirah. Ni maqam ihsan. Siapa maqam ihsan ni? Maqam aulia. Kita nak cerita ni iman ni, berpegang kejak di akidah sekalian qada dan qada Allah, nak menjiwai, nak merasai, nak syuhud di hati. Ni maqam ihsan. Itu cerita lain pula. Ni pesen tu kena mari ingat di hati, kena hadir di hati. Hanya kekuasaan Allah. Lenyap kita, tak ada kita. Fana kita, tak ada kita. Tu pun ranah tu.
Salah-salah buat jadi Jabariyah. Jangan tu. Waktu cerita makam ihsan. Kita ni cerita bab imam nak luluh boleh. Luluh imam nak jaga ihsan ni pula ni. Apa di ihsan? Anta budallah. Tu ihsan Nabi awak. Ihsan adalah anta budallah. Bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Mengabdikan diri mana apa? Hak zahir batin buat belaka. Itu mengabdikan diri kepada Allah. Hak Tuhan larang zahir batin tinggal belaka. Kemudian hak Tuhan suruh ni buat belaka, wajib sunat buat belaka. Itu panggil anta budallah. Itu ihsan. Bila buat wajib sunat, naiklah kepada ka'annaka tarahu. Nabi kata seolah-olah engkau melihat akan Allah dengan basirah. Naik makam ihsan, makam musyahadah, makam syuhud dia panggil. Hak di hati ni saat demi saat syuhud akan Allah. Siapa dia? Makam aulia. Kita ni bab iman je. Qada dan qadar cerita bab iman. Contohlah kita cerita bab iman. Kita cerita bab beriman dengan malaikat. Kita percaya tak malaikat? Sepenuhnya. Sebab kita ingat tak ke malaikat? Ingat tak? Kalau ingat takkan mengupat. Tak ingat tu. Tapi kita beriman tak? Malaikat Raqib Atid ada. Kita beriman. Kita ingat ke tak? Tak ingat. Tu ingat bab lain. Kita cerita bab iman. Percaya je sudah. Faham tak ni? Asal juga kita beriman dengan qada dan qadar. Tapi menjiwai tak? Merasai, meresap tak? Tidak kitanya. Kita belaka. Di hati kita pun kita. Di cakapan mulut pun kita. Tu tak ada salah waktu. Kita cakap, tu saya buat. Tak ada salah. Jangan sombong sudah lah. Cakap. Hati pun kita. Ingat tak qada qadar? Tak ingat. Tapi beriman dengan qada qadar. Beriman, cukuplah kita beriman. Hak bab ingat ni bergantung pada kekuatan dalaman masing-masing. Tu tidak dipaksa kepada kita. Ni ada macam-macam ni kita mesti hadirkan Allah. Allah tak ada. Allah juga tak ada. Tak lihat gitu. Jangan duk tekan-tekan putus orang mana-mana. Ada orang mana ni? Bukan orang hak tu. Ni akhir jadi isim jadi apa jangan main. Tak ada obat. Kita tak boleh nak tekan minda kita. Kalau di luar keupayaan kita, syarat pun tak mewajibkan kita. Syarat mewajibkan kita adalah ingat akan hukum hakam. Nak cakap benda ni hukum keteruan ni. Ingat tu hak wajib pada kitanya. Nak tengok, kena ingat hukum hakam. Nak dengar, kena ingat hukum hakam. Pada ni. Tu nak kena ingat. Nak melangkah, kena ingat hukum hakam. Nak ambil apa-apa, kena ingat hukum hakam. Tu hak ingat wajib pada kita. Nak ingat qada dan qadar itu di luar keupayaan kita. Kita nak pegang hak ni, nak beriman. Ni iman. Kemudian iman pergi kepada ihsan. Ihsan hak panjangnya. Hak kita duk buat kebajikan tu panggil ihsan lah belaka. Tapi kita buat kebaikan ni naik dak makam ihsan. Tu atas kurniaan Tuhan lah. Kalau amal kita buat amal sikit-sikit je. Hak wajib jauh sunat jarang-jarang. Buat amal sikit-sikit. Tuhan larang pun buat juga banyak-banyak. Pada duk main gitu je lah. Lepas tu basirah macam mana? Basirah macam mana? Dosa banyak. Lepas pada basirah mati hati macam mana? Gitulah orang awam. Tak ada salah apa pun kalau lupa akan qada dan qadar. Ini cerita bab iman, bab pegangan. Segala-gala qada dan qadar. Ni qada. Netak mutuh. Kita buat pendek. Apa yang Tuhan netak butuh, kita ada pilihan tak hakikinya? Tak ada. Tu kita pilih. Saat kita pilih, itulah qadar perbuatan Allah. Apa yang Tuhan qadarkan selaras dengan apa yang Tuhan netak mutuh pada azal. Jadi hakiki sebenar-benar kita umpama patung wayang kulit sahaja. Itu hakiki. Tetapi kok mana pun kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Kalau kita tidak berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan, itu ada akidah Jabariyah tu sesat. Kita wajib isbatkan dia akidah, letakkan dia akidah. Hamba kita lah manusia, ada pilihan, ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba jangan lari daripada qada dan qadar Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab segala-gala sekalian, maka termasuklah pilihan hamba hak Tuhan juga, bukan hak itirari je. Cuma hak itirari, hak ter ni, hak bukan pilihan kita. Ahli sunnah wal jamaah, hak Tuhan belaka ni 100% hak Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka mana ni? Mana Tuhan belaka hak itirari, tak ada langsung hak kita. Mu'tazilah pun kata gitu juga. Hak itirari ni hak Tuhan belaka. Siapa diikhtiari ni berlainan antara ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaahnya berpegang ada pilihan, tetapi tetap hakikinya adalah 100% hak Tuhan juga. Walaupun kita berpegang kita ada pilihan, tapi hakikinya sama dengan itirari. Mu'tazilah dah ikhtiari ni 50 bagi 2 dah, tak 100% dah Tuhan. Mana 50 ni Tuhan letak tajam dipisah, 50 ni Tuhan letak panah di api, hak 50 lagi ni hak makhluk lah pula yang buat. Tu hak Mu'tazilah, ada 100% dah. Tapi kalau itirari ni ahli sunnah pun kata 100% hak Tuhan, Mu'tazilah pun kata 100% hak Tuhan, tak ada kita langsung. Hak ikhtiari ni kita ahli sunnah wajib disebabkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan bukan mutlak terikat dengan qada Allah, mana hakikinya 100% juga hak Tuhan belaka. Sebab apa? Segala-gala qada dan qadar, segala-gala ni 100% ni. Mu'tazilah dak hak ikhtiari ni Tuhan letak tenaga di kita ni, kita ada tenaga, dia panggil qudrah. Kata panggil ring. Selagi dia panggil rock tau. Apabila ada ring, maka rock. Tak ada rock ni, ring dengan rock faham tau. Bukan rock hot dog, hot smoke, hot lalang tu bukan. Tu rock Allahumma penuh dengan rock. Rock juga tau. Dia ada ring, dia ada rock. Kita ada ring ni, ada tenaga. Kita rasa tak kita ada tenaga? Rasa. Tangan kita letih, tak ada tenaga tu. Tangan ada tenaga, kita rasa macam sihat. Mana apa ni? Tuhan letak tenaga di kita. Memang Tuhan letak tenaga di kita. Asbab zahirnya kita makan. Tak sebab zahir je. Kalau makan sebenar-benarnya yang buat kita bertenaga, hak mana hak terlantar, hak makan tak berhenti-berhenti tu boleh bangun lah. Kan hak terlantar tu kan, makan tak berhenti-berhenti tu kan, janji suat je makan jadi ni. Gemuk metong apa? Gemuk metong. Gemuk apa? Dah sihat dia, makan. So dia bangun. Tapi kalau makanan tu betul-betul yang bubuh, yang menjadikan kita bertenaga, boleh bangun tak? Asbab zahirnya makanan lah, tapi yang jadi kita bertenaga Allah yang buat. Ni ada tenaga sampai saat menggerakkan tubuh badan kita. Mu'tazilah kata tenaga pula yang buat. Ni panggil apa ni? Mensyirik. Ni sekutu ni, syarikat dah ni panggil ni Mu'tazilah syarikat dah. Bersekutu dah. Kita ahli sunnah tetap 1% juga. Mu'tazilah hak 50-50 ni. Dia sudah bersyarikat dah. Mana kerja Allah? Hak 50% ni kerja Allah. Allah letak tenaga di kita. Ni letak tenaga. Lepas tu tenagalah pula yang menggerakkan tubuh badan kita. Ni 50% lagi ni kerjaan tenaga yang ada di kita. Tenaga ni panggil apa ni? Makhluk. Jadi Allah kongsi dengan makhluk untuk menggerakkan tubuh badan kita. Ni yang panggil apa ni? Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ni Mu'tazilah. Ni akidah sesat lah biar kita ni. Dan kitanya segala-gala qada dan qadar 100% Tuhan belaka, sama ada itirari ataupun ikhtiari. Sebab apa tadi? Ni mati sini. Qada qadar ni mati molek. Tuhan letak pada azal segala-gala. Sampai masa berlaku Tuhan buat segala-gala. Ni 100% ni. Bukan hak itirari je. Ikhtiari pun hakikinya 100% juga hak Tuhan belaka. Tapi kita wajib juga berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Mana? Baik ke, jahat ke, segala-gala. Tapi ni sebuah adab percakapan
Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri kita sendiri. Itu adab. Kita diharamkan menyanda perbuatan buruk jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Gitu kita faham, pegang je, suruh mikir dalam rekening Tuhan lah. Ha lah. Lepas tu kita guna macam sekarang kita guna duduk congok dalam kelas. Lepas tu tak buat gapa-gapa lagi tu. Tak buat gapa-gapa. Tuhan belaka. Duduk diam itu. Atau sedap balik-balik dia kan mocik ni orang lain balik belaka, dah mocik tinggal seorang. Tak ada gapa-gapa. Tuhan belaka. Duduklah. Sekarang ni siapa kata tak ada gapa-gapa sekarang? Sekarang kita bernafas, Tuhan buat. Sekarang kita nampak, Tuhan buat. Sekarang kita dengar, Tuhan buat. Sekarang kita duduk tu tak jatuh ke latar, Tuhan buat, bukan kursi buat. Kita letak pula lengan kita atas papang tu, bukan papang tu buat, Tuhan buat. Dah, kata je lah. Ni sekarang ni, saat sekarang ni, semua organ-organ tubuh kita berfungsi. Qada lah tu. Segala-gala. Kita tak buatkan, Tuhan perbuatkan kita gitu. Oh, jadi kita macam tunggu kayu. Dah lah, Tuhan buat kita tunggu kayu ke tak? Tak. Tuhan buat kita macam sekarang. Yang berlaku di sekarang ni perbuatan Tuhan. Kalau buat kita ni tunggu kayu, Tuhan buat macam tunggu kayu. Diam situ. Siapa yang diamkan tunggu kayu? Allah yang diamkan. Tapi kita sekarang ni, Tuhan buat apa? Tuhan buat tunggu kayu ke manusia yang bergerak? Manusia yang bergerak. Gerak-geri manusia itulah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam tunggu kayu kan kita, Tuhan tak buat tunggu kayu. Tuhan buat kita manusia. Mana tu pegangan kita. Lepas tu jalan macam biasa, ada apa-apa. Macam biasa. Ni timbul macam ustaz tak buat gapo-gapo, tak buat gapo-gapo kan ni. Tak buat gapo-gapo kan. Dia duk buat semua-semua ni setiap saat ni. Hak berlaku di kita ni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tu kata kena faham qada dan qadar. Kau tak faham juga waktu kena buat satu ni camp. Apa dah camp? Camp pemulihan. Buat camp molek, asingkan daripada orang molek. We minum air asin banyak sikit. Makan apa, hok jaga-jaga duduk boleh berapa hari nak memang kena pulih lah. Kalau kita tak boleh nak pegang qada dan qadar, amal ibadah kita tak terima. Memang kena buat keng sungguh ni. Tapi zahir di pandangan zahir kita, kita pilih kita buat, tiba-tiba kita tidak berpegang qada dan qadar, akhirnya pilihan dan perbuatan mutlak hak kita sebagaimana hak zahir. Walaha pada zahir je hak kita, pada zahir je bebas. Pada zahir je bebas. Tuhan suruh kita berdoa, minta kita berdoa ke tak? Kita pun berdoa. Berdoa kita tu hak kita kau Tuhan hakikinya. Dah hak Tuhan belaka lah. Gila. Tak, kita minta tu syariat diperintah kepada kita. Kemudian Tuhan susun bahagian kitanya berdoa. Mana ada bahagian syariat? Ada orang Tuhan susun dia sombong tak mau berdoa, tu bahagian dia. Tapi apa yang berlaku semuanya terikat dengan qada dan qadar. Oleh kerana Tuhan suruh kita berdoa tu, kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Oleh kerana Tuhan suruh kita semayang lah, Tuhan suruh apa, kita wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi apa yang berlaku di kita, di saat kita berdoa, di saat kita semayang, di saat kita semua yang berlaku, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Situ lah. Memang Tuhan suruh kita berdoa, tapi semua orang berdoa ke tak? Tak juga, ada berdoa, ada orang tidak. Ada berdoa cukup syarat, ada berdoa tak cukup syarat. Ada berdoa istiqamah, ada berdoa ikut mood dia. Bukan gitu. Hak Tuhan suruh berdoa sama-sama, tapi hak berlaku di kita tak pun. Hak berlaku di kita tu lah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun buruk. Semuanya duduk di bawah qada dan qadar. Rukun iman yang ke-6. Mati situ je. Balik situ belaka. Ya ni. Dak ngaji fiqh batas sembahyang dah kita ni.
Tak, kita tak sedar korek lah. Kita pegang segala-gala qada dan qadar. Pegang. Lepas tu apa hati? Tadi bab hati atau bab kekuatan dalaman. Atau dah ada pisah lah tu. Jangan pula lagi tu nak bangun daripada meja jalan. Apa slow? Nak ingat Tuhan ni, Tuhan. Nak ingat Tuhan ni lagi dah ingat tak mau gerok. Tadi putus orang. Jadi ising lah. Jangan tu bukan kupayang kita tu. Lepas tu kita faham kan kau. Dah kalau gitu kita apa kita? Dah Tuhan buat kita apa? Tuhan buat kita tu ada gharak, ada tujuan yang menekang bagi Tuhan. Tak ada. Tuhan buat kita adalah dengan kehendak Tuhan. Ada hikmah dia. Tapi Tuhan tak ada gharak. Gharak ni tujuan yang menekang. Tuhan tak ada. Mustahil Tuhan ada gharak tujuan menekang. Macam kita kan. Kita semua ada tujuan menekang belaka. Kenapa kita belajar? Terpaksa kena belajar. Tak belajar jahil. Amal Tuhan tak terima. Kita kena beramal. Kenapa kita beramal? Terpaksa beramal kalau tidak, tak ada bekal akhirat. Tu kita belaka tu ada gharak, ada tujuan belaka perbuatan kita. Sebab apa kita makan? Terpaksalah tujuan kita makan nak so kenyang. Kenapa kita kerja? Lah, kalau tak kerja nak bagi duit mana? Atau panggil apa? Gharak, tujuan yang menekang. Allah Ta'ala mustahil sama sekali ada gharak. Dan kenapa Tuhan buat manusia? Kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan buat malaikat? Kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan buat langit bumi? Kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan buat syurga neraka? Kehendak Tuhan. Kita ada hikmah belaka, tidak sia-sia. Tapi ada tak Tuhan gharak tujuan menekang? Kalau Tuhan tak buat manusia, Tuhan ada. Itu mustahil kepada Allah Ta'ala yang maha kaya, yang lepas daripada segala-galanya. Atau nak ngaji hak istighna, iftikar apa semua tu. Istighna, Tuhan terkaya daripada segala-gala. Iftikar, segala-gala akan berkehendak kepada Allah. Iftikar. Macam mana segala-gala berkehendak pada Allah? Inilah hak 100% ni lah. Ni. Lah iftikar kepada Allah. Kalau 50-50 macam Mu'tazilah, iftikar kepada Allah 50 sudahlah. Lepas tu 50 lagi tu makhluk lah pulaknya. Tenaga yang diri kita lah pulak yang menggerakkan kita. Mana kita iftikar kepada Allah bukan sekian perkara, separuh perkara je. Mana kita iftikar berkehendak pada Allah supaya Allah bubuh tenaga di kita. Bertenagalah kita. Kita iftikar pada Allah. Darah tenaga ni apa yang buat kerja. Maka lucu Allah sebagai Tuhan. Ingat baik tu tak kenal Tuhan kita tu. Sebab apa? Syirik tu 50-50 Mu'tazilah. Kita ahli sunnah 100% hak Tuhan belaka. Ikhtiari ke ikhtiari hak Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka ke mana? Qadar tu lah. Hak Tuhan belaka. Barulah kita iftikar kepada Allah pada sekalian perkara. Itu istilah iftikar. Tak ada banyak mana cik. Kau memang kenang je mati molek. Ada. Senang je semua perkara. Ada semua perkara. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah wajib kita isbatkan di akidah kita, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan tetap duduk di bawah perbuatan Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keenam. Janganlah lari daripada rukun iman keenam tu. Lari dah kalau tak faham situ. Hanya pandai sebut sekalian qada qadar, sekalian qada qadar. Apa makna sekalian qada qadar? Hak Tuhan belaka. Tuhan belaka ni. Ikhtiar pun Tuhan juga. Taklah kalau pilihan kita ni bukan hak Tuhan. Yang berlaku di kita 24 jam ni semua hak pilihan belaka, pilihan kita belaka. Kalau pilihan ni mutlak hak kita, mana hak Tuhan ni? Mana gian Tuhan? Ni pilihan kita belaka ni, kita buat, kita pilih, kita buat, kita pilih, kita belaka ni. Dah. Kat gigi ada apa ni? Ada tak hari ni? Hari ni ada tak? Jamuan ada? Jamuan ada. Lagi jamuan pula. Kena cerita jamuan ni penat dah sikit. Ni cerita jamuan tu rasa ringan sikit. Cerita jamuan pula. Kita pilih buat, kita pilih kita buat, kita pilih kita buat. Kalau pilihan kita mutlak, kalau perbuatan kita mutlak, 24 jam ni hak kita, tak ada hak Tuhan. Kan?
Mana kata sekalian qada dan qadar Allah sekalian. Yelah orang kata tu cakap, tapi dia pegang kena faham molek. Baik ke, jahat ke, besar kecil ke, qada dan qadar Allah. Dan kalau gitu semua hak Tuhan belaka, hak kita tak ada gapo satu. Itu hakiki dia lah sebenar-benar. Walaupun kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Saya tekan bab qada qadar ni kadang-kadang setahun 2 tahun seorang-seorang kadang-kadang. Seorang-seorang tu setahun 2 tahun barulah dia kata lepas. Baru lepas. Dah sebelum tu buat apa dia disakok sangat. Payah ke? Doanya tak payah, tapi dia sakok di akalang dia. Ni akal hak dia nampak zahir. Hak kita belaka. Kemudian pacak di akal kita, hak kita belaka. Dia pegang dengan kita pun kita belaka. Allah nak buang hak tu. Sebab tu hak ni kita kena pacak di anak kita sebelum anak kita balik ni. Alah, bukannya banyak nak kena pacak, nang rukun iman je. Bukannya banyak. Rukun semayang 13 banyak. Rukun iman nang je banyak apanya. Tapi pacak molek nah. Nang je. Pacak molek. Pacak molek bab qada dan qadar tu. Dia ngajar molek siapa di pilihan kita. Memang kita wajib berpegang pilihan kita ahli sunnah, tapi pilihan kita tetap duduk di bawah qada dan qadar. Kalau tak balik kepada qada dan qadar, berarti dia di qada qadar pun tak luluh dah. Bukan masa dia tak balik sebenarnya qada qadar pun dia tak luluh. Kalau luluh qada qadar, sekalian ketentuan Allah, sekalian perbuatan Allah, dia ikut depan perkara baik jahat. Sini pilihan dan perbuatan. Sini kalau dia bukan masa tak balik, dia tak ada situ nak balik pun, rumah dia tak ada. Dia hanya bilang, dia ngajar, dia bilang qada qadar. Ada tak rumah qada qadar? Tak ada. Dia pergi pada ikhtiari pilihan ni kok, tak ada dah. Rumah dia sendiri dah. Tak balik dah asal ni. Sebab apa? Sebab rumah qada qadar tak ada di akidah dia. Dia hanya duduk sini je. Dia hanya sebut, dia tak faham pun. Kalau rumah hak qada qadar ni, Tuhan belaka ni pacak di akidah, dia pergi pada perkara baik jahat, qada dan qadar. Pergi pada ikhtiar usaha, qada dan qadar. Balik pada akidah asal, hak rukun main kenal. Dia pergi pada perkara ikhtiari pilihan mutlak kita. Maknanya dia tak ada ni, dia tak ada. Berarti tak balik kepada asal. Hak rukun main kenal dia tak ada, dia hanya bilang saja. Yelah, tu cakapan kita. Memang kita pilih jalan kita. Tambahan pula kalau dipilih tu jalan salah, memang kecakapan kita tak sandar ke qada qadar. Kamu yang pilih jalan salah tu. Tak ada orang paksa kamu yang pilih. Memang kita letak ke dia. Tapi hak di sini baik juga buat Tuhan belaka. Tapi kenapa hak dia pilih salah, kita tak sandar ke Tuhan? Sebab benda salah, dia sebuah percakapan, dia haramkan kita sandar ke Tuhan. Faham tak ni? Dia haramkan kita sandar ke Tuhan. Kalau benda tu benda hak tak baik, benda tu benda hak salah, memang tak boleh nak letak Tuhan. Tapi hak dia pegangan ni tetap dah ni. Qada qadar duduk di akidah kita baik buruk. Tapi nak sandar ke Tuhan tak boleh tu. Tu kena kemah pula dalam bab syariat. Ni sebuah percakapan kita macam mana boleh tak sandar ke Tuhan benda hak tak baik. Tu kena tak molek situ pula. Mana? Memang kalau cakapan, memanglah kamu yang memilih jalan yang membinasakan diri kamu, yang merosokkan diri kamu, yang menggelapkan masa depan kamu. Kamu yang pilih. Tak ada orang paksa kamu yang pilih. Memang kita letak kepada dia, tak sandar qada qadar. Tapi hak rukun iman keenam kita ni, baik jahat, qada qadar tu dak gerak dak tu. Tu ada sini dak tu. Simple je. Payah apa? Setengah Jepun duduk tak ada lah. Tu guru cerita kita lalu je. Sebab apa? Dia cerita kita faham, kita pegang tu dak korek dah. Dak bahas-bahas, dak usul-usul, dak tanya-tanya dah.
Kenapa Tuhan ditentukan benda hak jahat Tuhan marah? Oh, kalau Tuhan kita berhak tanya, bukan Tuhan lah. Tuhan ke tak? Kita makhluk yang lemah ni berhak tanya Tuhan kita. Oh, sama kita boleh tanyalah. Kenapa kamu? Boleh tanya sama kita. Walaupun dia ada kuasa pun, dia ada pakat, kita boleh tanya. Sebab dia macam kita juga, makhluk yang lemah. Dengan Tuhan kita boleh tanya. Kenapa Tuhan ditentukan benda yang Tuhan marah? Benda yang jahat. Kenapa? Oh, kalau kita boleh tanya Tuhan, power kita. Tuhan apa boleh tanya apa kita lalu penuh? Kau pandai dia lah kehendak dia. Macam mana? Dia kata seseorang tu pilih benda jahat. Jadi pada kitanya jadi jahat lah. Dok sekarang ni kita pilih benda yang jahat. Contohnya kita pilih dok semayang, maka jahatlah tu tilik kepada kita. Tilik kepada qada Allah yang tentukan kita dok semayang. Jahat ke dak Allah? Dak lah, Allah tak ada semua baik belaka daripada Allah. Hak jadi jahat ni daripada tilik kita. Betul lah tu. Sebab tu kita baca dalam doa kunut, falakal hamdu ala ma qadait. Kita baca doa kunut. Kita baca falakal hamdu. Mana falakal hamdu, bagi engkau jualah kepujian. Ni hasar. Falakal hamdu, bukan falhamdu laka, bukan. Falakal hamdu, bagi engkau kepujian. Kalau kita nak ikut susun, kepujian bagi engkau. Tiba-tiba kita baca doa kunut, falakal hamdu, bagi engkau ya Allah kepujian. Bukan macam terbalik kan? Kalau ikut susun kau, kepujian bagi engkau ya Allah. Tiba-tiba falakal hamdu, maka bagi engkau kepujian. Sama macam iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Kalau ikut susun kami sembah akan dikau. Tapi kenapa balik gitu? Bahasa Arab dia ada dia punya faedah dia pula. Apa faedah dia? Hasar. Hasar mana apa? Akan dikau jualah kami sembah, dan akan dikau jualah kami minta pertolongan. Ni jual-jualah tu hasar. Di falakal hamdu, bagi engkau jualah kepujian ala ma qadai, atas perkara yang engkau qadakan. Hak engkau qadakan tu baik dan jahat. Kalau hak baik, falakal hamdu, ma qadai tu hak baik, nyatalah falakal hamdu. Ni kita boleh belajar, kita boleh buat ibadat. Falakal hamdu, kepujian milik engkau jua ya Allah. Sebab apa? Sebab kita ni la haula wala quwata illa billah. Jadi falakal hamdu. Ma qadai ni kita boleh buat kebaikan. Tapi ma qadai, barang yang engkau qadakan, hak jahat macam mana? Nak falakal hamdu macam mana? Dia tak semayang, ma qadai juga, barang yang engkau qada juga dia tak semayang. Falakal hamdunya kok mana? Daripada Allah semuanya jamilah, comel belaka. Tak ada timur buruk daripada Allah. Yang timur buruk ni siapa di kita dak semayang, timur buruk. Daripada Allah tak ada buruk, semuanya baik belaka. Sebab tu falakal hamdu ala ma qadai. Hak timur buruknya tilik di kita. Kan ni? Apa tu kena letak molek tu. Jangan pula saya tak tilik kepada orang yang tak semayang, saya tilik kepada Allah. Jangan, syariat kena ada. Kita kena tilik kepada dia yang tak semayang. Maka tugas kitanya kena suruh benda makruf, suruh dia semayang. Cegah benda mungkar, ada kuasa, takat dia tak semayang. Tu syariat kita. Saya tilik Allah, saya tak tilik dia. Jangan ternapi syariat pula. Ternapi syariat. Kena tu syariat. Mana? Kena jaga pula syariat. Tapi hak hakiki daripada Allah,
falakal hamdu ala ma. Daripada Allah semuanya jamilah, comel belaka. Daripada Allah. Jamilah tu comel, bukan ada nama Jamilah sini. Jamilah macam comel kan? Ayolah, daripada Allah jamilah, comel belaka. Comel. Ni hak falakal hamdu daripada Allah. Tapi ingat baik ni, ni hak benda buruk ni sandar pada ikhtiar usaha dia. Walaupun ikhtiar usaha hakikinya tetap balik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau pergi panjang-panjang dah kata jadi macam main pula Tuhan dengan kita. Jadi macam Tuhan ni buat gapo kita pula. Lepas tu suruh kita berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Hakiki yang Tuhan belaka buat apa? Tu dia lajak tu lajak. Lajak timbullah Tuhan menzalimi, Tuhan berpura, suruh kita berpura-pura, Tuhan jadi macam-macam dah timbul dah. Jadi macam Tuhan mempermainkan kita. Tuhan buat kita ni macam bola. Tu dia korek belaka tu. Ni banyak akalan-akalan orang cirik pandai sekarang ni. Tak ada asas akidah. Tak ada asas akidah. Orang cerdik pandai. Saya biasa mengajar di pejabat. Orang cerdik pandai. Orang berpangkat tinggi balik daripada ngaji Amerika tu. Kalau bak cakap pandai. Bak usrah pandai. Konon-konon pandai bak agama. Bak infak tu sampai ke Vietnam, Kemboja ni wi bantuan. Bagus Lepas tu kalau cakap ambil ayat Quran ni satu. Dia Allah dengan akal dia. Cerdik Tapi pergi pada bak pegangan tak lulu. Nabi bersabda, "Lau anfaqta misla Uhudin zahaban, ma qabalahu Allah Ta'ala hatta tu'mina bil qadar." Sampai ke akhir hadis. Allah Ta'ala, jikalau engkau infak walau anfaqta misla Uhudin zahaban fi sabilillah, jikalau engkau infak sebesar bukit Uhud nisbah emas pada jalan Allah, Tuhan tidak akan terima infak engkau sehinggalah engkau beriman dengan qada dan qadar. Dia kata iman qada dan qadar bukan infak seumpama bukit Uhud ni sebuah emas, semayang tak ada terima, puasa tak ada terima, pergi Mekah tak ada terima. Ni banyak ni orang yang dimari minat agama, tengah-tengah belajar di Amerika, tengah-tengah belajar dia mari minat agama, dia pun masuk grup usrah dia, tapi ajar dah akidah dak. Dia balik ke Malaysia ni pun tak ada pengajian akidah, dia pun beramal cara dia. Rajin qiyamul lail, rajin puasa Isnin Khamis. Rajin puasa Isnin Khamis. Ada satu kisah tu, dia puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis dia puasa, time buka dia akan pergi Masjid Surau di kawasan dia. Pada di kawasan dia. Kawasan ni pakai ayat kita kata kawasan dia, pakai ayat lah kawasan dia. Mana Isnin Khamis dia puasa, time buka dia pergi kepada Masjid Surau di kawasan dia buka. Jadi masyarakat suka ke dia. Sebab apa? Sebab di Isnin Khamis dia berpuasa. Pada satu program, orang yang sama hak puasa Isnin Khamis, yang ada buku usrah, yang menjadi pimpinan gerakan Islam, yang pakar akal, yang tidak ada asas agama, dalam satu program seorang bercakap, kita kena kembali kepada akidah Mu'tazilah. Derek hak cakap tu. Derek kita kena balik kepada akidah Mu'tazilah. Derek hak orang hak kata puasa Isnin Khamis duduk atas petah ahli panel tu senyum, tak ada apa-apa pun. Kita tahu pun akidah. Memang puasa Isnin Khamis, memang masyhur dia qiyamul lail. Tuhan takkan terima kalau tidak ada akidah ni. Tuhan takkan terima. Ni Nabi kata akan timbul di akhir zaman ubadun juhal ni. Orang yang rajin ibadah tapi sangat jahil. Dia tak belajar ilmu akidah fardu ain, dia tak belajar ilmu fiqh fardu ain, dia tak belajar ilmu tasawuf fardu ain, tapi rajin buat amal ibadat. Belajar tinggi, minat agama. Saya buat program di pejabat. Mula-mula boh lah cakap lah. Dia pun cerita dia punya perjuangan dia sampai ke Kemboja, Vietnam tu. Dah orang gaji bukan 4 angka, 5 angka. Diinfak duit poket dia tu, barang-barang orang sayang tu. Walaupun gaji besar pun hak dia. Dah diinfak.
sebahagian harta untuk bantu umat Islam. Dia pun cerita. Habis yang dia cakap sebagai tuan rumah, dah tepat dia boh. Kita pergi pada cerita pegangan, cerita daripada asal lagi, Islam, iman, ihsan, cerita bab iman qada dan qadar. Sepatah tak bunyi dah. Yalah sepatut belajar bab akidah lah dulu. Tapi dah dia mari daripada orang mengaji ilmu dunia. Cuma dalam belajar ilmu dunia tu, di Amerika, di London tu, mari kesedaran nak balik kepada agama. Tapi mana jalan dia? Balik tak kepada asas? Dia tak balik pada asas. Dia cuma hanya berusrah, baca satu ayat, baca hadis, nak menggemarkan kita kepada agama. Tapi tak apa agama dia kedak? Tak ada. Usuluddin tak ada. Ada panggil tertipu ni. Kadang-kadang puluh-puluh tahun berkorban seumpama tu RM1, tapi akidahnya tidak ada. Kita kena tu moleklah anak cucu kita. Sebab anak cucu kita tu bekal kita tu. Anak cucu kita tu bekal kita. Bayangkan kalau anak cucu kita tu pemurah. Mana wang ringgit dia, keluarga dia bantu nu, orang luar negara, orang tak ada kena-mengena, tapi atas nama saudara seagama dia tolong. Tapi kalau dia ada akidah, semayang tiang agama diterima oleh Allah, hati dia ikhlas, besar pahala dia, samalah dengan mak ayah, besarlah pahala macam anak tu juga. Kita mak ayah ni besarlah pahala. Kita ada benda mak ayah ni nak derma, nak gapa, makan pun kau dah cukup. Tapi anak kita belajar tinggi, pendapatan dia tinggi, dia jadi pemurah, dia infak, tapi syarat ada akidah. Jadi rugilah anak kita. Maknanya seumpama tu tapi akidah tak ada, dia tak ada pahala, tak terima. Walaupun infak seumpama ni sebesar bukit Uhud ni sebuah emas sekalipun, fi sabilillah, pada jalan Allah, takkan terima. Kan kita kan anak cucu lah bekalan kitanya. Tapi anak cucu mana yang ada akidah? Tak ada akidah, amalan dia tak terima. Tak tahu kita sama-sama belajar. Kita tok tak tahu kita belajar. Anak tak tahu anak belajar. Cucu tak tahu cucu belajar. Sama-sama belajar. Agama Allah ni simple je, bukan payah sangat. Betul pegangan ke-6 rukun imam, semayang bang rukun 13 tu biar cukup dengan syarat-syarat, bukan payah sangat. Bab taharah, bab wuduk tu jaga molek, simple je. Tu lillahi ta'ala lah, kerana Allah, jangan kerana lain, tu je. Payah-payahnya. Mana kalau kita nak ngaji fardu ain ni, kalau kita orang tua tak apalah ulang hak tula. Kalau orang muda-muda hak tula lah. Orang muda ni dia dengar dia lekat, dia lekat. Kalau kita orang tua ni nak dengar sama. Takut lama-lama tak ingat pula. Ni. Nak baca buku kitab malah dah. Kalau ada buku ada kitab pun tak tanda-tanda pun. Kalau tanda pun dia kata ustaz ajar kita tanda ustaz. Terbalik tanda di buku. Lepas tu sampai masa nak baca tak faham pula, saya tulis sendiri, dia kata. Pelik pula. Kalau tak boleh nak baca hak orang tulis, tak pelik. Hak dia tulis dia boleh baca tapi tak faham apa yang dia tulis. Ular. Lepas tu kan kena ulang hak pada ain lah kita orang tua ni. Pada ain tauhid, pada ain fiqh, pada ain tasawuf. Mana biar kita duduk dan belajar semua sampai kita mati. Orang yang mati dalam keadaan dia belajar untuk menghidupkan agama Allah dalam diri dia. Mati dalam belajar untuk menghidupkan agama Allah dalam diri. Nabi kata maka di akhirat dia dengan ni fil jannati darajatun wahidah, darajah yang sama dalam syurga Allah dengan para anbiya. Sebab apa? Mati syahid, mati dan belajar untuk menghidupkan agama Allah. Kita belajar semua, kita belajar. Yalah kita orang tu kadang-kadang boleh turut, kadang-kadang lambat sikit boleh turut. Boleh turut faham pun lama-lama jadi macam belang balik.
Cerita pula cerah semula. Lepas tu jenis metu yelah wak dia tu. Wak dia malak. Cari metu wak 100 ke apa tu. Tu baru terang molek. Ni wak. Gitu lah kita. Mana dia belajar semua lah. Sebab tu kalau kita Tuhan letak kita tak ada salah, kita waktu tak ada apa, kita boleh faham sikit-sikit pun alhamdulillah. Tapi kalau kita duduk label tu, kita kena belajar ilmu yang sama sampai ke mati. Fardu ain je, tak boleh lagi kok lain-lain dah kitanya. Tak boleh nak bebas kita. Kalau kita fardu ain bebas. Kita nak ngaji ilmu lain, kita nak berhenti belajar sebab sibuk, tak ada masalah. Yang mana ilmu fardu ain ni yang sepatut diajak oleh mak ayah kita sebelum kita balik. Saya sebut semua kadar kelas. Ilmu fardu ain kita tak payah belajar. Kita sudah siap diajak oleh mak ayah kita sebelum kita masuk mau balik. Kita nak belajar ke tak mau belajar ke, mak ayah tetap ajar kita sebelum kita masuk mau balik. Kita balik, kita hanya beramal sahaja dengan ilmu yang lengkap yang diajak oleh mak ayah kita. Akidah pun kemah dah lengkap, semayang puasa pula dengan ilmu, hati pula ikhlas. Mak ayah kita sudah lengkap ilmu fardu ain sebelum kita masuk mau balik umur 15 paling lewat. Itu je. Kita balik, kita beramal je. Kita nak belajar ilmu dunia lepas dia tu, sampai ke hujung dunia pun belajar. Gila nak belajar pun. Tapi ilmu agama sudah mantap. Ilmu akidah mantap, ilmu fiqh mantap, ilmu tasawuf fardu ain mantap. Cukup lah. Anak kita nak sampai ke overseas belajar agama, kita sudah mantap dah. Apa dia? Ngaji Quran. Hati je. Akidah Quran macam mana? Semayang anak-anak kita tak tinggal. Hukum akal semayang kita pandai ke tak? Anak kita semayang, hukum akal pandai, hati macam ikhlas ke tak? Itu ilmu agama yang lengkap. Ni kita mak ayah tak kena ilmu agama, ingat ke ngaji Quran. Ingat ke ngaji Quran je ilmu agama. Mana? Ni kadang-kadang kalau masuk je bab pegangan, hilanglah tajuk asal. Hilang tajuk asal. Aduh lah. Tak, sebab kita kelas kita ni, kelas kita lah. Siarannya umum. Live FB siarannya umum. Jadi sekarang ni hak daripada luar-luar, hak tumpang mengaji tu, kalau dalam bab pegangan memang mereka nak sangat dalam bab pegangan ni. Dia kata kita duduk cari lama dah dalam bab ilmu pegangan, duduk. Ni kadang-kadang bukan orang kata orang KL apa semua. Kita dekat nak mencari dah kata dia. Betul-betul nak ajar fardu ain. Hak adanya duk ceramah. Memang gah program. Panggil orang yang ni selebriti orang panggil. Tapi apa yang diberi? Habis belanja besar. Bukan kecil-kecil punya belanja. Tapi apa yang kita dapat? Kita dapat memastikan akidah kita akidah ahli sunnah? Tidak. Nak memastikan ibadah kita betul dengan hukum? Tidak. Nak memastikan hati kita ikhlas dengan Allah? Tidak. Cerita kakak-kakak kita banyak ceramah saja. Kitab yang kedua tu sebelum daripada raya tu dah baca dah. Ini dah baca pula. Kemudian ingat tak saya hak sebelum raya ada cerita berkaitan dengan syok kan, cerita syok apa semua kan. Kemudian saya ada cerita berkaitan dengan ada orang tanya hak bab tinggal tasyahud, macam mana kita makmum untuk imam tinggal tasyahud. Hak saya cerita ada empat perkara sunat tu kan. Tasyahud, sujud sejadah, sujud sahwi, kunut. Hak 4 sunat tu. 4 sunat ni kadang-kadang imam terlupa nak buat. Ada. Imam terlupa nak buat. Kadang-kadang tu imam buat, kita terlupa nak buat. Macam mana ni 4 perkara sunat ni? Tasyahud awal, sujud sejadah, sujud sahwi, kemudian kunut. Ni 4 ni. Tu insya-Allah saya akan tulis di whiteboard lah. Sebab 4 sunat ni hukumnya berbeza. 4 sunat ni hukumnya berbeza. Hak mudahnya sujud sejadah. Sejadah mudah. Sebab memang tu imam akan sujud dan kita pun sujud.
Kita tak pernah jumpa tu imam yang baca sejadah pagi Jumaat tak sujud. Tak pernah jumpa. Tapi kalau tu imam tak sujud, kita tak boleh sujud. Tu imam baca sejadah sampai dia ayat sujud, dia baca terus tatajafa junubuhum, dia tak sujud, kita tak boleh sujud. Dia sujud batal. Tapi kalau imam sujud, kita wajib sujud. Tak sujud batal. Tu je lah, tu memang kita jaga tu. Kenapa? Imam sujud sejadah, ada tak makmum malah hai sujud? Sujud pun bukan boleh rakaat. Kita ni pula sakit lutut pula main duk sujud, lepas tu naik pula. Benda sunat je. Dia sejadah sunat je, tak sujud pun tak apa. Sejadah sunat, kita ikut imam sujud wajib. Sejadah memang sunat. Imam baca sejadah, imam sujud, hukumnya sunat. Kita makmum ikut sujud, hukumnya wajib. Tak sujud batal. Ni faham tak ni? Lepas tu 3 sunat lagi tu lain pula hukum. Itu insya-Allah saya sebut semula tu. Cuma kita nak dia walaupun kita ada makan ini pun berhenti cukup masa lah juga. Tak payahlah ada makan. Tapi bang dah ni. Dia bang dah ni. Yelah, bang sedap tu. Kalau orang tahlil tak cukup 100. Tengok-tengok tahlil bang sedap. Mula nak cepat jalan tasbih. Perut lapar ni lepas isyak. Tasbih pun jangan laju. Apa? Sedap bunyi bau dapur. Ini. Jadi kita ambil sikit perbincangan kita ni berkaitan dengan memaling akal semayang adik dalam ni kepada semayang lain. Dia tukar niat. Tu batal semayang. Ada pun terkadang kita disunatkan tukar niat. Kita semayang fardu. Semayang fardu seorang diri. Semayang fardu seorang diri. Kita main fardu seorang diri ni, kita duduklah tempat-tempat orang tak nampak ke, duduk belah tabir orang puang ke. Ada orang lelaki di semayang belah tabir puang. Ada orang balik ke dah. Misalnya tak ada orang dah, dia pun semayang. Ataupun kita katalah dia bang apa tak ada orang, dia pun semayang seorang. Lepas tu marilah sepuak berjemaah, kita jadi semayang zuhur ni seorang. Maka disunatkan kita tukar niat zuhur kita tu kepada sunat mutlak. 1 rakaat ke 2 rakaat ke. Kalau 1 rakaat, kita rakaat pertama zuhur ni, kita semayang seorang, tiba-tiba ada orang mari berjemaah, dia tak ikut kita, mungkin kan dia tak nampak kita ke mana ke. Jadi kita seorang, kita rakaat pertama zuhur ni, atau kita kata 2 zuhur ni, kita pun selesaikan rakaat kita sampai sujud yang kedua, kita pun tasyahud akhir, kita pun beri salam. Niat kita semayang sunat mutlak. Tu sunat tu tukar niat, boleh juga. Sunat tukar niat tu, kita pun gitu pang semayang jemaah dengan orang lain. Tapi boleh tukar pada sunat mutlak aja ni, jangan tukar pada sunat rawatib. Tak boleh. Sekarang kita semayang zuhur, qabliyah kita tak buat saat ni, kita dah buat qabliyah zuhur, kita pun Allahu Akbar, naik rakaat kedua, bunyilah orang berjemaah 2 rakaat ni. Kita pun nak tukar niat semayang fardu zuhur kepada sunat zuhur qabliyah. Tak boleh. Sebab sunat zuhur qabliyah wajib ta'yin, kena ta'yinkan qabliyah tu. Nak ta'yin niat mesti dalam takbiratul ihram. Tu syarat dia. Adapun sunat mutlak, dia tak ada ta'yin, dia tak ada nama. Aku nak semayang jadi sunat mutlak lah. Sunat mutlak ni bukan nama dia sunat mutlak. Faham tak ni? Mutlak ni tak ada kait dengan nama waktu, tak ada kait dengan nama sebab. Kalau rawatib kait dengan waktu, kalau duha kait dengan waktu, tarawih kait dengan waktu, witir kait dengan waktu, tahiyatul masjid kait dengan sebab. Sunat gerhana kait dengan sebab. Hak sunat mutlak ni tak kait dengan waktu belaka lah, kita panggil mutlak. Bukan nama dia sunat mutlak. Semayang sunat. Sunat apa? Sunat je, jadi nama je pula. Sunat semayang sunat. Dia macam air mutlak tu lah. Pada air mutlak, bukan air mutlak, air mutlak, bukan air apa? Air saja. Ada air. Berapa mutlak? Tak kait dengan nama milu, tak kait dengan nama teh, tak kait dengan nama mustakmal, tak kait dengan nama air najis.
Tu panggil mutlak tu. Air. Macam semai sunat. Tak berkait dengan waktu, tak berkait dengan sebab. Itu sunat mutlak dia panggil. Jadi kita boleh tukar niat sembahyang fardu zuhur kita seorang diri kepada sembahyang sunat mutlak. Kita pun ni tasyahud akhir. Mana kalau kita sedang berdiri itu kena perhabislah rukun dia, rokok, iktidal, sujud 2 kali kena perhabislah. Jangan pula kita dalam berdiri orang sembahyang luar kita pun turun tasyahud akhir. Tak boleh. Kita selesaikan rukun sembahyang kita tu, lepas Fatihah, rokok, iktidal, sujud 2 kali, kita pun tasyahud akhir. Kita pun beri salam sebab kita sudah tukar niat sembahyang fardu zuhur tadi kepada sembahyang sunat. Tujuan kitanya sebab kita sembahyang seorang, kita nak berjemaah dengan orang tu, kita pun keluar main jemaah dengan dia. Ada tak ketika disunatkan kita palingkan sembahyang kita kepada sembahyang yang lain. Sembahyang fardu seorang diri, niat paling pada sembahyang sunat mutlak supaya kita dapat berjemaah. Untuk dapat berjemaah ni, 1 rakaat pun tak apa, 2 rakaat pun tak apa. Sebab sembahyang sunat mutlak dia tak ada. Dia mutlak ni 1 rakaat pun ada, 2 rakaat pun ada. Tapi kalau sudah naik rakaat ketiga, sudah tidak disunatkan lagi. Kita paling pada sunat mutlak. Tapi diharuskan juga. Naik rakaat ketiga, bunyi orang sembahyang luar, rakaat ketiga zuhur. Kita pun tukar niat zuhur tadi kepada sunat mutlak. Rakaat ketiga tu kita pun tasyahud akhir, kita pun beri salam. Harus saja, sudah tidak disunatkan. Tidak disunatkan. Kalau disunatkan ni sebelum daripada kita naik kepada rakaat yang ketiga. Tapi harus kita nak rakaat ketiga. Dia ada rakaat keempat. Rakaat ketiga tu kita tukar niat pada sunat mutlak. Selesai rukun rakaat ketiga, kita pun tasyahud akhir, kita pun beri salam. Harus hukum ni. Tapi tidak disunatkan. Mana ada juga yang disunatkan, ada yang diharuskan. Ni hak tak ada ni, hak ni batal teguh ni. Ni dia paling sembahyang dia kepada sembahyang yang lain. Ke-11nya mengerjai akan satu rukun fi'li yang bukan pada tempatnya dengan sengaja. Ni dia menambah rukun fi'li. Dia ni sujud sebelum rokok contohnya. Tu dia mana pun bukan, dia mengerjakan satu rukun fi'li bukan di tempat. Dia menambah rukun fi'li di hadapan. Atau lain pula. Mana rukun fi'li, dia rokok rukun fi'li, tapi bukan tempat selagi tak baca Fatihah. Jadi dia rokok dulu sebelum baca Fatihah. Mana apa ni? Dia mengerjakan rukun fi'li bukan di tempat dia. Tapi kalau dia mengerjakan rukun qauli bukan di tempat, dalam sujud dia baca Fatihah. Dalam tasyahud dia baca Fatihah. Itu tak batal. Itu hukumnya makruh dan disunatkan sujud sahwi. Dia hak mengerjakan bukan tempat ni, hak rukun fi'li. Rukun qauli kalau bukan di tempat hukumnya makruh. Ada ni. Tapi tak ada orang buat. Ada orang baca Fatihah dan rokok sujud. Bila. Itu yang ke-11 mengerjakan satu rukun fi'li pada yang bukan tempatnya. Mengerja tu dengan sengaja, dengan terlupa, tak batal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu ada jamuan belakang tu. Jamuan raya belakang tu.